Tuan Speaker, kerana ada setengah minit lagi. Dan soalan yang bagi saya di antara yang paling besar tentang kontrak berbilion ringgit. Saya tengok macam Menteri nak elak sampai habis. Tak boleh, jawab tu dulu. Yang Mohd Menteri, ini melibatkan soalan saya berulang kali dan penegasan saya, dia melibatkan kontrak berbilion ringgit. Jadi kita nak tanya, apa prosesnya, apa ketelusannya, apa tandanya, supaya maklumat itu sampai. Kalau tidak, nanti commission agents tu banyak yang menuru. Yang saya juga dapat maklumat, tapi saya tak mau bangkitkan. Saya nak penjelasan menteri, baru saya nak soal balik. Saya nak jawab awal lagi, tetapi Yang Berhormat Perdeksan yang tak hadir pagi tadi. Sebenarnya dari segi jawapan kita mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdeksan telah pun kita sediakan. Dan saya dalam proses untuk menjawabnya. Tetapi saya tunggu selepas makan tengah hari ini, Alhamdulillah Yang Berhormat hadir, dan kalau diberikan masa oleh Tuan Yang Bertua, saya jawab. Tak ada benda yang kita nak sembunyikan. Boleh Yang Jadi Berhormat, Bertua boleh tambah masa sikit. Ini hal Yang Berhormat Menteri, keselamatan. Oleh kerana dibangkitkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri Perdeksan. nak jawab Pak Dixon 5 minit ke? Kasih berapa minit? 5 minit boleh? 5 minit tak Would you cukup. respond to the... Saya cubalah ya. Okey. Yang Berhormat Pak Dixon yang telah membangkitkan isu berkaitan dengan perolehan aset ATM yang melibatkan pembinaan Littoral Combat Ships, yang mana ini juga menjadi soalan Yang Berhormat Ipoh Timur, perolehan helikopter McDonnell Douglas dan perolehan Starstreak peluru bersepadu. Berhubung perolehan LCS, untuk makluman Yang Berhormat Pak Dixon, perolehan 6 buah kapal second generation petrol vessel berkeupayaan Littoral Combat Ships bermula pada tahun 2010. Cadangan ini kemudiannya telah diangkat melalui Jemaah Menteri pada 18 Ogos 2010. Pada 23 Mac 2011, pada dasarnya kerajaan telah bersetuju meluluskan permohonan tersebut di bawah RMK 10 dan RMK 11. Dan hari ini kita masih lagi memikirkan perkara ini dalam RMK 12. Sehingga 15 September 2021, kemajuan kerja bagi LCS adalah sebanyak 57.05% berbanding jadual perancangan kerja asal, iaitu sebanyak 95.94%. Mendef mengakui secara keseluruhannya perolehan ini telah mengalami kelewatan sebanyak 38.89%. Di atas kelewatan ini, pihak kerajaan juga telah mengenakan denda lewat sebanyak 80,737,793.64 juta atau euro 4,524,618. Pengurusi, boleh saya celah sedikit je? Saya tak mau tekankan soal prosedur dari segi proses kelewatan dan sebagainya. Yang lebih penting ialah proses tender itu. Siapa yang masuk tender, berapa kos dan apa perbandingan dengan kos yang sama perolehan oleh negara-negara lain yang memberi kemudahan atau membuat kemudahan yang sama. Itu kita nak tahu kos dan proses tender yang telus. Tender yang sedia ada, Yang Berhormat Pak Dixon tak berubah daripada dulu lagi. Dalam kes ini yang menjadi isu ialah kelewatan yang saya telah bentangkan kepada Dewan pada hari ini yang perlu kita selesaikan. Sejak tahun 2010, Yang Berhormat, benda ini tak selesai. Termasuk semasa... Tak jawab soalan saya, proses tender dipatuhi atau tidak, siapa yang buat bidding dan berapa kosnya. Yang untuk LCS. Dan saya tanya LTS dan beberapa yang lain lah yang saya bangkitkan. Yang saya nak jawab ni berhubung kait dengan LCS. Yes, okay. Jadi saya memperincikan jawapan saya kepada apa yang berlaku kepada Littoral Combat Ships kita. Dan ini merupakan sesuatu yang telah diputuskan dalam tahun 2010 lagi. Sejak tahun 2010, Yang Berhormat Kerajaan Perikatan Pakatan Harapan pun berdepan dengan isu yang sama untuk 22 bulan.
Dan kalau isunya prosedur dalam meluluskan dan menawarkan projek berkenaan, itu pun perkara yang boleh dibangkitkan masa Yang Berhormat sendiri menerajui kerajaan. Yang penting sekarang, seperti saya sebut kepada Dewan pada hari ini. Saya tak mau nak argue ni, minta maaf lah, bukan. Tapi sebut 2010 yang putuskan, 2011 diluluskan. Saya nak tanya itu yang spesifik. Nak merewang ke tempat lain ni siapa? Nak tanya saya boleh buka fail Kementerian Kewangan. Saya tak ingat tapi boleh. Tak ada masalah, saya tak terlibat. Yang pada masa saya, Menteri Pertahanan masa itu ialah Pekan. Boleh tanya. Kemudian yang saya nak tahu, ada 3-4 tajuk yang saya berikan. Apakah proses tender diperolehi, berapa kosnya, siapa ejen, supaya kita tahu. Kerana ini benda ini dibangkitkan dan ini membantu Yang Berhormat Menteri juga supaya jangan ada tempiasan tuduhan itu kepada beliau. Jangan jaga kepentingan saya. Tetapi benda ni merupakan sesuatu isu yang telah lama terpaksa kita hadapi. Yang saya sebut tadi, semasa Pakatan Harapan menerajui kerajaan pun terpaksa dihadapinya. Dan Yang Berhormat Kota Raja pada masa dan ketika itu telah pun mengenal pasti masalah-masalah LCS, di mana kontraktor gagal siap reka bentuk, kontraktor lewat muktamadkan perolehan sebahagian peralatannya, dan paling penting kualiti kerja yang tidak ikut spesifikasi. Di bawah kepimpinan Pakatan Harapan pun, satu jawatan kuasa siasatan tadbir urus perolehan kewangan kerajaan telah ditubuhkan. Dan ini siasatan berjalan seperti apa yang disyorkan oleh kerajaan ketika itu. Dan pemimpin-pemimpin Mendev, saya sendiri diminta memberi penjelasan sama ada kepada PAC, sama ada kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan, sama ada kepada SPRM, sama ada kepada Bukit Aman. Semua ini telah pun disiasat dan pihak berkuasa mempunyai failnya. Kalau sekiranya Yang Berhormat Perdison mempunyai maklumat dan bukti-bukti baru yang boleh membuka balik perkara ini, terima kasih. Saya pun tak ada apa nak sembunyikan, dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat boleh melindungi saya. Saya mengalu-alukan. Tetapi apa yang kita bincangkan hari ini ialah merupakan rancangan Malaysia ke-12, melihat ke hadapan. Dan nak melihat ke hadapan, saya dah pecahkan kategori kontrak-kontrak dan projek-projek kepada 3. Pertamanya projek-projek legacy, yang projek sakit, yang projek lewat, yang perlu dibayar denda. Itu dah dikategorikan. Kedua ialah projek-projek yang perlu saya putuskan sekarang, kini. Dan ini akan menentukan struktur prosedurnya. Kalau prosedur yang saya ada, Yang Berhormat rasa tak sesuai, beri cadangan pada kita dan kita boleh ubah suainya untuk fasa depan. Kategori ketiga ialah projek-projek yang kehadapan. Kehadapan untuk 1 tahun, bajet yang kita nak bentangkan dalam bulan Oktober. Projek-projek 5 tahun yang akan datang, yang dia bahaskan di dalam Dewan Yang Mulia ni, di bawah rancangan Malaysia ke-12. Jadi itu semua di dalam struktur kita. Kalau Yang Berhormat merasakan 22 bulan tak mencukupi untuk menyelesaikan apa jua perkara-perkara yang kita warisi daripada pemimpin-pemimpin sebelum ini atau projek-projek yang tergendala, bayangkan saya sekarang kembali ke Mendev baru 5 minggu. Jadi dalam keadaan sebegitu, saya berterima kasih perkara ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdison. Kita ambil maklum, tetapi yang penting tak jawab. Saya tanya, kalau tak boleh jawab 2010, minta notis dan berikan jawapan. 22 bulan saya tak terlibat dalam kerajaan. Itu bukan saya nak saya ulang yang itulah. Yang keduanya, ada juga kontrak-kontrak diluluskan semasa menteri. Saya dah jelas, saya dah sebut dalam ucapan saya. Saya percaya staf boleh teliti. Jadi saya minta supaya masa Yang Berhormat sendiri pun, apakah proses itu dipatuhi, apa prosesnya, bila tendernya, itu yang kita nak tahu, dan kosnya. Ya, saya tidak buat satu kenyataan yang melulu ataupun terlalu kabur. Jelas saya tumpukan kepada spesifik items dan minta
Soalan yang saya tanya masa ucapan pun agak spesifik. Berapa kosnya, apakah proses tender diikuti. Kalau yang lama dikaji, sebut begitu. Kemudian yang sekarang, yang diluluskan baru ini, bagaimana kedudukan dia. Umpamanya, itu yang saya nak. Yang Berhormat Menteri, saya banyak kementerian tak selesai. Kita pun dah... Saya minta Yang Berhormat Menteri boleh tak bagi jawapan secara bertulis pada Yang Berhormat Port Dickson supaya saya rasa isu yang lebih spesifik dapat dijawab. Saya minta maaf, I'm guided by time. I'm so sorry.